Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini saya akan sambung lagi bab 9 untuk penyelesaian segitiga untuk bahagian yang keempat, iaitu aplikasi petua sin, cos dan luas segitiga. Okey, jom kita tengok contoh-contoh soalannya. Okey, jom. Soalan yang pertama, rajah menunjukkan sebuah piramid ABCD dengan segitiga BDC ialah tapaknya dengan keadaan sudut BDC, okey, 115 di sini. Okey, panjang BD 7 cm dan panjang DC ialah 12 cm. Okey, dan puncak A adalah 5 cm dari D. Maksudnya sini tingginya 5 cm. Okey, so kita jawab soalan yang pertama A. Kita akan cari panjang bagi BC. Okey, so kita akan dapat kat sini. Okey, jadi kita gunakan petua cos. Okey, so kita nak dapatkan BC kuasa 2 sama dengan, okey, so kita ambil lah dua sisi dekat sini, iaitu 7 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, tolak 2, 7 darab dengan 12. Okey, darab dengan cos sudut dekat sini lah, 115. Okey, so masuk saja dalam kalkulator. Kamu akan dapat panjang BC iaitu 16.25 cm. Kita tengok pula soalan B. Kita nak cari sudut bagi BAC. Okey, BAC dekat sini lah. Okey, so tadi kita dah dapat panjang BC iaitu 16.25 dekat sini. Okey, dan sini ialah 5, 12. So, panjang AC iaitu 13 lah. Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut dekat BAC ini? Okey, kita guna rumus cos iaitu dekat sini ialah bagi cos A. So, panjangnya di depan ini ialah 16.25. Jadi, kita guna rumus cos iaitu 16.25 kuasa 2 sama dengan, okey, so B dengan C kita boleh dapatkan kat sini lah, sini 13. Okey, so kamu perlu cari panjang bagi AB ini iaitu 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dan punca kuasa. So kita akan dapat lah, okey, panjang AB ini menggunakan konsep teorem iaitu saya dah kira 8.6023. Maka so saya nak dapatkan bagi sudut BAC ini. Okey, so A kuasa 2 16.25 lah. Okey, so B saya 8.6023 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tolak 2. Okey, darab 86023 darab dengan 13 and then cos bagi sudut dekat sini iaitu BAC. Okey, so kita akan kirakan semua ini. Maka kita akan dapat cos BAC sama dengan negatif 0.0942. Okey, jadi nak dapatkan sudut bagi BAC. Okey, so jawapannya 95.4 darjah. Kemudian kita nak jawab pula soalan C iaitu kita akan mencari luas bagi segitiga BAC. Okey, so luas kita dah ada, panjang sisinya yang ini, sini pun dah ada, sini dah ada. Okey, jadi kita boleh dapatkan luas iaitu 1/2. Kita gunakan sudut dekat sinilah, sudut BAC ini. Jadi 1/2 darab dengan 13. Okey, darab dengan 8.6023. Okey, darab dengan sin 95.4. Okey, so masuk je dalam kalkulator. Kamu akan dapat 55.67 cm kuasa 2. Kita tengok pula soalan yang kedua. Rajah menunjukkan sebuah kuboid. Okey, soalan A, cari sudut bagi TPR. Okey, so kita ada TPR. So kita nak dapatkan sudut dekat sini. Okey, so caranya, okey, sini ialah 12, sini 13, maka sini ialah 13. So kita boleh dapatkan dekat sini iaitu 13. So sini 13. Okey, 13, 4 dan kita cari hypotenuse dekat sini guna teorem Pythagoras. Okey, so kamu akan dapat 13.6 dekat situ. Okey, kemudian dekat sini pula, okey, kita ada 12. Okey, so dekat sini pun 12 and then tingginya iaitu 4. So 12, 4. So saya guna teorem Pythagoras, maka panjang TP ini saya akan dapat 12.65 cm. Okey, jadi kemudian kita dapatkan dekat sini, sini 12, sini 13. So kita boleh dapatkan hypotenuse yang ini. Okey, so kita akan dapat guna teorem Pythagoras juga ya, iaitu kamu akan dapat 17.692 cm. Lukiskan semula segitiga yang di dalam ini yang kita nak dapatkan sini. Okey, berapa theta dekat sini iaitu T, P dengan R. Okey, panjang PT kita dapat 12.65. Okey, sini 13.6 and then di bawah ini 17.692. Okey, so nak dapatkan sudut dekat TPR ini, maka kita guna rumus cos iaitu kita ada dekat sini 13.6 kuasa 2 sama dengan 12.65 kuasa 2 tambah 17.692 kuasa 2 tolak, okey, darab dengan BC ya. Okey, 65. Okey, darab dengan 17.692. Okey, darab cos theta. Okey, so lakukan pengiraan seperti biasa, maka kita akan dapat theta sama dengan 49.95 darjah.
Okey, kita buat pula soalan B. Okey, kita mencari luas bagi segitiga tersebut lah. Okey, jadi kita dah dapat theta dekat sini. Jadi kita akan pakai dua sisi ini iaitu panjang PT dengan panjang PR. Okey, jadi kita masuk je dalam rumus luas iaitu 1/2 darab 12.65. Okey, darab dengan 17.692. Darab dengan sin sudut dekat sini iaitu jawapan A tadi 49.95. Okey, so masuk je dalam kalkulator, kamu akan dapat 85.66 cm kuasa 2. Untuk soalan 1 dengan soalan 2, okey, aplikasinya melibatkan 3 dimensi. Okey, untuk soalan yang ketiga pula melibatkan aplikasi tentang sudut bagi bulatan. Okey, so sudut bagi bulatan kamu pernah belajar dalam matematik moden tingkatan 3. Okey, jadi Raja menunjukkan sisi 4 kitaran bagi KLMN dengan keadaan KL yang 14, okey, dipanjang KN pun dah bagi, okey, dan panjang bagi MN iaitu 5.6 di sini. Okey, soalan A kita nak cari panjang bagi LN. Okey, so kita akan dapatkan dekat sini lah. Okey, jadi apa yang kita boleh dapat? Okey, so dekat sini, kalau sini 35 darjah, maka guna konsep segi 4 kitaran yang pernah kita belajar, di hadapannya ialah jumlahnya 180. Jadi kita nak dapatkan dekat sini, kita tolaklah 180, kita tolak 35, maka kita akan dapat dekat sini 145 darjah. Untuk jawab soalan A, okey, kita akan mencari panjang bagi panjang bagi LN dekat sini lah. Okey, so saya ada dua sisi sini 14 dengan 12.35 dan saya ada satu sudut dekat sini. So dekat sini tak ada kita nak carilah. Maka kita boleh guna rumus cos iaitu LN kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2 tambah 12.5 kuasa 2. Okey, tolak 2 darab 14. Okey, darab 12.5. Kemudian darab dengan cos 35 darjah. Okey, tekan saja kalkulator, kamu akan dapat panjang LN iaitu 8.096 cm. Okey, kemudian kita jawab pula soalan B iaitu kita nak dapatkan sudut bagi LNM. So, sudut LNM dekat sini. Okey, so dekat sini kita dah ada panjang sisi MN iaitu 5.6, panjang LN 8.096. Okey, so dekat sini kamu perlu cari sudut dekat sini dulu. Kemudian kita akan tolak daripada 180, kita tolak bagi sudut dekat sini dengan 145, maka kita akan dapat sudut bagi LNM. Okey, jom kita cek ada pasangan ke tidak. Okey, so 145 darjah, di depannya ada 8.096 darjah. Okey, so itu wujud satu pasangan, maka kita boleh guna rumus sin iaitu kita nak dapatkan sin bagi sudut theta ini iaitu MLN. Okey, bahagi dengan panjang di hadapannya iaitu 5.6. Okey, sama dengan sin bagi 145 di hadapannya iaitu 8.096. Maka kita akan dapat bagi sudut bagi MLN iaitu 23.37 darjah. Okey, maka untuk soalan B, untuk dapatkan sudut bagi LNM, okey, kita akan guna, kita dah dapat dekat sini, dan kita dah ada dekat sini, maka kita tolak sajalah 180, kita tolak 145, tolak 23.37 darjah. Okey, so kita akan dapat 11.63 darjah. Okey, sudut di sini. Okey, kita jawab pula soalan C iaitu kita akan cari luas bagi segitiga KLN tambah dengan segitiga LMN. Okey, so kita cari dulu KLM. Okey, 1/2 darab dengan 14. Okey, darab dengan 12.5. Okey, darab dengan sin 35. Okey, kemudian kita cari pula untuk luas bagi LNM. Okey, so saya buat di bawah inilah. Okey, kita akan tambah nanti. So, sama juga 1/2. Okey, darab dengan 5.6 panjang sisi MN. Then, darab dengan 8.096. Darab dengan sin 11.63. Okey, so kita masuk je dalam kalkulator. Okey, kita akan dapat 50.188. Tambah dengan 4.570. Okey, so kita tambah keduanya. So, kita akan dapat 54.758 cm kuasa 2. Okey, kemudian kita tengok pula untuk aplikasi bagi poligon. Okey, Raja menunjukkan sebuah segitiga RST. Okey, kita akan mencari panjang bagi RT ini berapalah. Okey, so soalan A kita akan kira guna rumus cos sebab sini pun tak ada pasangan. Jadi kita nak dapatkan panjang RT. So kita akan kira guna rumus cos iaitu RT kuasa 2 sama dengan 18 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2. Tolak 2 darab dengan 18, darab dengan 25, darab dengan cos 54. Okey, so masuk je dalam kalkulator, kamu akan dapat panjang RT iaitu 20.49 cm. Okey, kemudian soalan B, sebuah sisi 4 RSTU okey terbentuk dengan
panjang RT ialah menjadi perpenjuru. Okey. Dan sudut bagi RT ialah 36 dan panjang RU ialah 17. Okey, kita akan hitungkan dua nilai yang mungkin bagi sudut RUT. Okey, so maksudnya dekat sini kita perlu bentukkan satu lagi segitiga mempunyai satu lagi titik iaitu titik U. Okey, so kita andaikan dekat sini diberi RTU mesti 36 darjah. Okey, so kita buat sajalah, kita lakarkan saja segitiga tersebut yang mungkin. Okey, so dekat sini dia kata mesti 36 darjah. Okey, ikut huruf tengah ya. Okay, and then sini mesti titik U, panjang RU ialah 17. Okay, then RT ialah perpenjuru lah. Okay, so ini contoh andaian lukisan kita lah. Okay, jadi kita akan mencari bagi sudut dekat sini. RUT berapa? Okay, so berapa theta ini yang mungkin. Okay, jadi kita akan guna rumus sin. Okay, so sebab sini kita ada pasangan iaitu 36 darjah, pasangan ialah 17. Okay, so sini pasangannya di hadapan inilah. Yang ini RT kita dah dapat untuk A tadi iaitu 20.49. Okey, maka saya akan kira sin bagi RUT, okey, bahagi dengan depannya iaitu 20.49 sama dengan sin 36 per dengan 17. Okey, so kita dapatkan RUT. Okey, kira sajalah dalam kalkulator kamu akan dapat 45.11 darjah. Okey, ini mungkin bagi sudut tirus. Okey, mungkin juga dekat sini ialah sudut cakar. Jadi kita akan tolaklah 180, kita tolak dengan 45.11. Okey, so kamu akan dapat 134.89 darjah. Okey, ini mungkin untuk sudut bagi cakar. Okey, so nilai-nilai yang mungkin bagi RUT ialah 45.11 darjah untuk tirus ataupun 134.89 darjah untuk cakar. Maksudnya soalan ini melibatkan case ambiguity. Okay, seterusnya kita tengok pula aplikasi soalan untuk melibatkan situasi harian. Okey, so soalan yang pertama, okey, Encik Rahman menjalani latihan memanah di sebuah padang. Okey, Raja menunjukkan dua papan sasaran lah. Okey, so jarak dah diberi. Okey, 30 dengan 40. Kedudukan Encik Rahman pula mula memanah ialah 35 darjah antara papan 1 dan papan 2. Okey, soalannya kita akan mencari jarak di antara papan 1 dengan papan 2. So, maksudnya kita akan dapatkan kat sini lah. Okey, jadi senang saja kita guna rumus cos iaitu. Okay, so dekat sini saya andaikan A. So, saya akan ada A kuasa 2 sama dengan 40 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Tolak 2, darab 40, darab 30, darab dengan cos 35 darjah. Okey, so masuk je lah dalam kalkulator kamu akan dapat panjang antara papan 1 dengan 2 iaitu 23.11 meter. Okey, kemudian kita tengok pula untuk situasi harian yang kedua. Okey, Raja menunjukkan bingkai gambar yang berbentuk segi empat sama yang digantung oleh Puan Hidayah dengan menggunakan dua utas tali. Okey, Puan Hidayah mendapati bahawa bingkai gambar yang digantungnya itu condong ke kanan. Okey, sudut yang terbentuk antara tali yang lebih panjang dengan bingkai ialah 46. So, dekat sini dah ditunjukkan dalam gambar. Okey, panjang tali yang disambung pada bingkai masing-masing ialah 15 dan 12. Okey, so let's say dekat sini panjangnya 15, okey, so kat sini ialah 12. Okey, soalannya hitungkan perimeter bingkai itu. So, bingkai ini ialah berbentuk segi empat sama. Maksudnya panjang sisi gambar ini ialah sama. So, kita perlu cari panjang dekat sini lah. Okey, jadi saya akan guna rumus. Okey, kita cek ada pasangan ke tidak. Okey, 46 darjah ada di depannya ialah 12. Maka kita boleh guna rumus sin. Okey, kita cari dulu sudut dekat sini. Iaitu saya namakan dekat sini sebagai A, B, C. Okey, maka kita nak dapatkan dulu bagi sudut BAC. Okey, sama dengan sin bagi BAC. Okey, per dengan panjangnya iaitu 15 sama dengan sin 46 per dengan 12. Jadi kita cari dulu bagi sudut BAC ini, kamu akan dapat 64.05 darjah lah. Okey, jadi kita boleh dapatkan sudut bagi ACB. Okey, satu segitiga. Okey, kita dapat 180, kita tolak dengan 46, kita tolak dengan 64.05. So, kita akan dapat 69.95 darjah. Okey, so maksudnya sinilah. Okey, 69.95 darjah. Okey, jadi kita nak dapatkan panjang AB ini. Okey, kamu boleh guna rumus cos iaitu AB kuasa 2 sama dengan, okey, kita ada dua panjang sisi ini 12 dengan 15. Okey, jadi kita masuk je dalam rumus cos. Okey, guna saja rumus cos. Okey, cos 69.95. Okey, jadi kamu masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat panjang bagi AB iaitu 15.6
cm. Okey, jadi kita jawab soalannya, kita nak cari perimeter. Jadi perimeter segi 4 sama ini ada 4. So 15.67 ini darab dengan 4 sisi lah. Maka perimeternya kamu akan dapat 62.68 cm. Okey, sekarang kita tengok pula situasi harian untuk yang ketiga. Okey, dalam gambar rajah ini, menara ini condong sebanyak 5.5 darjah. Okey, soalan ini sudah digambarkan di bawah inilah. Okey, dengan sudut dongakkannya 30.5. Okey, kalau dekat sini 5.5, maka ini ialah sudut tegaknya iaitu 90. Jadi kita tolak 5.5, maka dekat sini kamu akan dapat 84.5 darjah. So kita boleh dapat kat sinilah. Okey, guna 180 tolak 84.5 dengan tolak 30.5, maka kat sini kita akan dapat 65 darjah. Okey, soalannya kita nak cari tinggi bagi menara inilah yang ini. Jadi kita guna konsep sin sebab kita ada pasangan dekat sini. Okey, sini pasangannya and then kita ada sinilah. Okey, let's say tingginya saya guna T. Okey, T per dengan sin 30.5. Okey, sama dengan sini 100. Okey, per dengan sin 65. Maka T saya akan dapat dalam anggaran 56 meter. Okey, situasi harian seterusnya yang terakhir iaitu Rajah menunjukkan kedudukan 3 buah rumah lah, Siti, Ramli dengan Hisham. Okey, soalan A, kita nak cari bearing bagi rumah Ramli kepada rumah Siti. Okey, so kalau kita panjang, maksudnya bearing kamu perlu ukur dari utara dan mengikut arah jam. Okey, jawapannya nak dalam 3 digit. So, maksudnya yang A, bearing Ramli dari rumah Siti. So, dari rumah Siti, kita buat pusingan dekat sini lah. Okey, so dekat sini, sudut dekat sini sama dengan di sini. Okey, jadi sini kita dah ada 65. Kamu perlu cari lagi di sini. So, kita ada sini satu pasangan and then sini juga. Okey, jadi guna rumus sin. Maka sin bagi theta per dengan 7 sama dengan sin 102 per dengan 11. Okey, so maksudnya dalam kalkulator, theta kamu akan dapat 38.5 darjah. Okey, jadi nak dapatkan soalan A, bearing rumah Ramli dari rumah Siti, maka yang ini kita dah ada 65, maka kita tambah sajalah dengan 38.5 dekat sini. So, jawapan A, 65 tambah 38.5 darjah. Okey, jawapannya 103.5 darjah. So, dekat sini 103.5. Okey, soalan B, kita nak cari bearing rumah Hisham dari rumah Ramli. Okey, so rumah Hisham dekat sinilah. Okey, jadi kita akan buat pusingan sampai kat sinilah. Okey, jadi dekat sini kita dah ada 103.5. Okey, and then ini ialah separuh bulatan. Okey, 180. So, kamu perlu cari lagi di sini sikit. Guna konsep segitiga lah dekat situ. 180 tolak dekat sini 38.5. And then tolak dekat sini 102. Okey, so dekat situ kamu akan dapat 39.5. Okey, dekat sini. Okey, maka kita nak dapatkan bearing rumah Hisham dari rumah Ramli, kita akan tambahlah. Okey, 103.5 kita tambah 180 tambah 39.5. So kita akan dapat 323 darjah. Okey, itu sahaja penerangan daripada cikgu untuk aplikasi petua sin, cos dan luas segitiga. Okey, so untuk soalan ini kamu perlu banyakkan latihan supaya lebih mantap untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey, jumpa lagi. Bye.